Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah harian yang melibatkan situasi harian bagi tajuk wang. Mari kita teruskan. Baiklah, seperti yang telah cikgu ajarkan sebelum ini, ini adalah 4 langkah penyelesaian masalah untuk polia. Kamu ingat lagi tak anak-anak? 4 langkah ini. Yang pertama, memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, dan yang keempat, menyemak jawapan. Dalam video pelajaran yang sebelum ini, cikgu telah terangkan kepada kamu kan? Okey, jadi kita mestilah ikut 4 langkah penyelesaian masalah polia ini. Okey, jom kita tengok contoh dalam buku teks kamu. Okey, untuk soalan yang pertama, kita bacakan. James catat wang simpanannya. Berapakah jumlahnya? Seperti kamu dapat lihat, ada 2 bulan, iaitu bulan Jun dan Julai. Simpanan bagi bulan Jun ialah RM27.50. Simpanan pada bulan Julai pula ialah RM51.80. Okey, untuk langkah pertama dalam polia ialah memahami masalah. Okey, untuk memahami masalah kamu perlu baca keseluruhan cerita. Okey, kita keluarkan maklumatnya itu. Bulan Jun berapa dia yang disimpan dan bulan Julai berapa yang disimpan. Okey, seterusnya langkah yang kedua ialah merancang strategi penyelesaian. Okey, kita buat ayat matematik kat sini. Kita rancang apa yang kita nak buat, tambah ke, tolak ke kan. Okey, dan yang ketiga, kita melaksanakan strategi, iaitu kita membuat pengiraan. Okey, seperti ada kat sini contoh cara pertama, dia tambahkan terus dalam bentuk lazim. Okey, RM27.50 tambah RM51.80. Okey, jadi jumlahnya ialah RM79.30. Ini cara yang pertama. Ataupun kamu boleh gunakan cara yang kedua, itu dengan melukis gambar wang. Okey, seperti kamu dapat lihat di atas ni, nilainya ialah RM79.50 dan di bawah RM51.80. Okey, macam mana nak kira? Kamu kira jumlah wang kertas sahaja dulu. Okey, kamu kira wang kertas, kemudian kamu kira jumlah wang shilling. Kemudian barulah kamu tambahkan. Okey, jumlahnya tetap sama, iaitu RM79.30. Okey, seterusnya langkah keempat ialah menyemak jawapan. Kamu semak jawapan kamu, betul tak kamu kira dapat RM79.30. Jadi jumlah simpanan James ialah RM79.30. Kena semak Lepas kita dah kira, kita kena semak supaya kita dapat elakkan kesilapan. Okey, kamu nampak kat bawah ni dia kata pada bulan Ogos James simpan RM16. Kira jumlah simpanannya dalam 2 bulan itu. Okey, seperti yang kita tahu, untuk bulan Jun dan Julai jumlahnya ialah RM79.30. Untuk bulan Ogos, James simpan RM16. Okey, jadi kita nak cari untuk 3 bulan, itu Jun, Julai dan Ogos. Kita tambahkan saja RM79.30 tambah dengan RM16, maka jumlahnya ialah RM95.30. Okey, cikgu nak tanya, bagus tak James? Bagus kan James, kerana dia dapat menyimpan wang dia dengan baik. Banyak wang yang disimpannya dalam masa 3 bulan. Kita elakkan pembaziran ya anak-anak. Okey, baiklah, seterusnya contoh yang kedua. Okey, kakak Ana ada RM90. Dia beli kek dan hadiah seperti gambar. Kira baki wangnya. Perkataan baki anak-anak. Okey, harga kek RM54.60 dan hadiah RM27. Okey, dalam kaedah polia, langkah pertama apa tadi anak-anak? Memahami masalah. Okey, kita kena baca keseluruhan cerita ini. Kita dah baca. Setelah kita faham, kita keluarkan maklumat itu. Okay, maklumatnya ada RM90. Siapa RM90 ni? Kakak Ana ada RM90. Okey, dia beli apa? Beli kek. Berapa harga kek? RM54.60. Berapa harga hadiah? RM27. Ini yang cikgu maksudkan tentang mengeluarkan maklumat penting. Okey, ni cerita dia kita keluarkan dalam bentuk
macam ni supaya kita mudah nak tengok apa maklumat yang diberikan. Okey, seterusnya langkah yang kedua, merancang strategi penyelesaian. Okey, kita tulis RM90 tolak dengan RM54.60 untuk harga kek dan RM27 untuk harga hadiah. Kita rancang nak tolak. Okey. Seterusnya, melaksanakan strategi. Okey, kita tolak dulu RM90 dengan RM54.60. Dapat baki, tolak lagi dengan RM27. Maka bakinya ialah RM8.40. Okey. Seterusnya kita menyemak jawapan. Okay, kamu tengok dia kata saya semak dengan cara tambah. Dia tambah balik harga kek dengan harga hadiah dan baki wangnya. Kalau dapat balik RM90 bermaksud kita telah melakukan pengiraan tu dengan betul. Itu salah satu caralah kita nak semak balik. Baiklah, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, kita baca upah cuci sebuah kereta ialah RM9. Berapakah jumlah upah untuk 5 buah kereta? Okey, langkah yang pertama kita faham dulu masalah dia. Okey, masalah dia kata nak cuci satu kereta kena bayar upah RM9. Kalau kita nak cuci 5 buah kereta, berapa ringgit? Jadi 5 buah kereta darab dengan RM9. Kenapa? Sebab harganya tetap sama. Kalau satu RM9, 2 buah kereta tambah lagi RM9. Okey, jadi langkah yang kedua, merancang strategi penyelesaian. Jadi 5 darab dengan RM9. Okey, langkah yang ketiga ialah melaksanakan strategi. Okey, seperti kamu tengok ada dua cara. Cara yang pertama, kamu terus buat bentuk lazim. Okey, RM9 darab dengan 5 sama dengan RM45. Okey, kalau cara yang kedua dia menggunakan garis nombor. Okey, daripada RM0, okey, kita gunakan sifar 9. RM9, 5 kali RM18, RM27, RM36 dan RM45. Jawapannya tetap sama. Baiklah, yang seterusnya ialah menyemak jawapan. Okey, semak balik. Okey, kamu boleh semak dengan cara menambah berturut-turut. Contohnya 9 tambah RM9 tambah RM9 tambah RM9 tambah RM9. Dapat tak RM45? Kalau dapat RM45 bermaksud jawapan kamu betul. Baiklah, contoh yang terakhir untuk hari ini. Okey, contoh yang keempat itu untung jualan air ialah RM18. Nancy dan Kavita kongsi sama banyak. Berapakah untung seorang dapat? Kamu dapat lihat di dalam gambar ini ada Nancy dan Kavita menjual air. Okey, macam mana nak tolong dia kira? Kita tengok langkah yang pertama, memahami masalah. Kita dah baca, kita dah faham. Okey, dia jual air, dia dapat untung RM18. Berapa orang yang ada? Ada Nancy dan Kavita, bermaksud ada 2 orang yang akan berkongsi keuntungan jualan air tersebut. Okey, kita nak cari apa? Kita nak cari berapa untung seorang itu dapat. Okey, jadi langkah kedua ialah merancang strategi penyelesaian. Kita buat ayat matematik bahagi, iaitu RM18 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey, seperti yang cikgu jelaskan tadi, kenapa bahagi dengan 2? Sebab ada 2 orang kat situ kan, Nancy dan Kavita. Sebab itu dia bahagi dengan 2. Okey, langkah yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Okey, kamu dapat lihat di situ bentuk lazim untuk bahagi. Di mana RM18 bahagi 2? Maka jawapannya ialah RM9. Maka setiap seorang akan dapat RM9. Okey, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan masalah ini dalam latihan yang akan cikgu berikan nanti. Okey, semoga pengajaran ini memberi manfaat kepada kamu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.